Setakat ni kau jauh sikit. Gini boleh? Masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia nikmat, taufik dan hidayah. Kita masih lagi diberi nikmat keimanan dan keislaman yang dianggap sebagai a'zamun ni'am, sebagai nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan apa saja nikmat yang kita kecapi hari ini hasil daripada perjuangan yang telah dirintis oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam dan diteruskan oleh nabi yang terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita tengok, kalaulah kita perhatikan perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu berliku, penuh dengan cabaran, penuh dengan ranjau, yang semestinya kita sebagai orang Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pengajaran daripada apa yang telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekalan yang berterusan sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang baik, manusia yang bagus, yang disebut sebagai Al-Amin, sebagai seorang yang paling amanah, orang yang berjuruh, orang yang baik. Al-Amin ala siratil mubalaghah, berjuruh yang teramat sangat. Tetapi apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa dia ini adalah Rasulullah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama sekali dia akan berhadapan dengan golongan yang berkepentingan di kota Mekah. Dan orang yang berkepentingan itu adalah termasuk pak saudara dia, Abu Lahab. Seorang manusia yang menentang baginda Rasulullah SAW, dan penentangan itu dikongsi dengan istrinya. Jadi secara rumusannya, Islam apabila berhadapan dengan golongan yang berkepentingan, maka disitulah cabaran. Kalau kita nak Islam tanpa cabaran, itu saya rasa satu benda yang mustahil. Cuma kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mesti menyiapkan segala kelengkapan untuk menghadapi cabaran tersebut, agar kita mampu berhadapan dengan gelombang cabaran demi cabaran yang akan kita hadapi. Baginda Rasulullah SAW, setelah mana dia beritahu, baginda Rasulullah SAW beritahu, inni la Rasulullah ilaikum wa ila an-nasi 'ammah wallahi la tamutunna kama tanamun wa la tub'athunna kama tastayqidun wa la tujzawunna bil ihsani ihsana wa bisu'i su'a wa innaha lal jannatu abada aw an-naru abada. Kalau kita tengok daripada ungkapan yang telah diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW, ini merupakan satu pengisytiharan terbuka daripada baginda Rasulullah SAW, bahawa dia ni bukan utusan Allah kepada bangsa Quraisy semata-mata, akan tetapi risalah Nabi kita Muhammad SAW bersifat umum. Wa ilan nasi 'ammah, dan kepada seluruh manusia. Dan baginda Rasulullah SAW menggariskan ke mana dakwah ini ingin dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dakwah ini, dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Penentang dakwah yang dibawa oleh Nabi berakhir dengan kesengsaraan yang berbentuk neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang patuh taat akan diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum pada itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi sebut syurga neraka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanam sikap tanggungjawab di dalam setiap diri orang Islam. Dan kesudahan kita mati. Wala tub'athunna kama tastayqidun. La tamutunna kama tanamun. Wala tub'athunna kama tastayqidun. Kamu akan mati. Kamu akan mati sebagaimana kamu tidur. Itu kesudahan kita, tuan-tuan sekalian. Dan kamu akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kamu bangun daripada tidur. Apabila kamu tahu kamu ini manusia yang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ada accountability, mesti ada rasa tanggungjawab di atas setiap perkara yang kita lakukan. Wala tujzawunna bil ihsani ihsana wa bisu'i su'a. Kalau benda baik yang kamu buat, maka kamu akan dibalas dengan kebaikan. Jika sekian keburukan, kejahatan yang kamu lakukan, maka kamu akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi sebab itulah apabila kita merasakan diri kita ini sebagai salah seorang daripada orang Islam, maka pada dasarnya tak perlu kepada polis, tak perlu kepada tentera, tak perlu kepada SPRM, tak perlu kepada apa lagi badan-badan yang mengawal tindakan kita, cukup dengan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah punca sebenar. Kalau tuan-tuan tengok perjalanan baginda Rasulullah SAW begitu singkat,
untuk mendapat sebuah kerajaan Islam di Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Alhamdulillah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan Islam ada segala-galanya. Ada kerajaan, ada kuasa, ada penguasa, ada pemerintah. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana inilah asas yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mengambil tanggungjawab, mengawal diri masing-masing. Tapi perkara walaupun sebaik mana yang kita buat tuan-tuan sekalian, walaupun secantik mana rekod yang kita lakukan, tetapi kita masih lagi ada musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Walau apa sahaja tindakan yang kita lakukan, mesti ada cabaran. Cabaran itu datang daripada syaitan jin dan syaitan manusia. Saya tidak nak hurai apa yang dimaksudkan oleh syaitan jin dan syaitan manusia, tetapi secara rumusannya, syaitan sama ada jin dan manusia kerjanya sama, iaitu untuk menyekat segala bentuk kebaikan dan melorong segala bentuk keburukan. Itu cabaran yang kita akan hadapi. Dan cabaran ini tidak dapat dinafikan. Sekuat mana kita, sehebat mana kita, sebaik mana kita, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak adalah manusia yang paling baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan sekarang tuan-tuan sekalian, adakah Nabi tidak ada musuh? Adakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada penentang? Maka sudah tentu kita akan jawab dengan dhamir kita bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh orang yang paling dekat, iaitu Abu Lahab. Abu Lahab, pak saudara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana Nabi kumpulkan manusia di Mekah pada masa itu, di Bukit Safa, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa dia adalah Rasulullah. Maka perkataan Rasulullah digambarkan oleh Abu Lahab dan kuncu-kuncunya sebagai sebab yang mewajarkan dia menyekat perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila Rasulullah, nescaya Rasulullah ini dianggap sebagai pemimpin, leader masyarakat. Apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai pemimpin, maka sudah tentu di sana ada orang yang dipimpin. Abu Lahab dan VVIP kota Mekah pada masa itu jadi pemimpin. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, jawatan yang ada pada Abu Lahab dan kuncu-kuncunya mesti dihundurkan ke belakang. Atau dari erti kata yang lain, dia jadi manusia dipimpin. Maka inilah yang tidak boleh diterima oleh Abu Lahab. Maka berlakulah penentangan demi penentangan. Semuanya dilakukan untuk menghalang perjuangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabbat siada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengisytiharan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa Rasul ini senantiasa dibela. Suatu pengisytiharan terbuka daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik ini akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik, orang mukmin senantiasa di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Abu Lahab kata, tabbal laka ya Muhammad, alihadha jama'atana, celaka kamu ya Muhammad, adakah kerana kamu nak rayak, nak beritahu kamu ini adalah Rasulullah, kamu sanggup memperbodohkan kami dengan menghimpunkan kami di kaki bukit Safa? Cuba tuan tengok,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut celaka oleh Abu Lahab sebanyak 1 kali. Tabbal laka ya Muhammad. Celaka kamu ya Muhammad. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah Subhanahu sebut tabbat yada abi lahabin wa tab 2 kali, tuan-tuan. Ini pembelaan, permulaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita, tuan-tuan sekalian, apabila kita berhadapan dengan orang yang tidak ada kes, orang yang baik, orang bagus, jangan kita bertindak untuk menghancurkan mereka. Kerana yang mempertahankan orang baik ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini sebenarnya, tuan-tuan sekalian, tidak ada apa-apa kuasa. Semuanya berjalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara sikap orang yang beriman yang telah disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Satu perkara pelik yang ada pada orang mukmin, dan perkara pelik ini tidak ada pada orang lain. Orang munafik tidak ada. Orang kafir sudah tentu tidak ada, tuan-tuan sekalian. Hanya ada pada orang beriman. Ajaban li amril mu'min. In asabathu sarra'u syakar. Wa in asabathu darra'u sabar. Orang mukmin, sikap dia, semua benda dia terima dengan penuh kelapangan dada oleh Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. In asabathu sarra'u syakar. Jika sekiranya mereka menerima perkara-perkara yang menyenangkan hati mereka, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Itu ungkapan orang mukmin apabila mendapat perkara-perkara yang baik. Tetapi jika sekiranya dia mendapat perkara yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hatinya, dia bersabar. Wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala memberita gembira kepada mereka yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang apabila mereka ditimpa musibah, tidak ada ungkapan yang keluar daripada mulut mereka kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita ingat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemegang panji perjuangan Islam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat meneruskan perjalanan begitu mudah. Penentangan yang pertama ditentang oleh orang yang terdekat, orang yang penuh beliau kasihi, dan orang ini juga pernah mengasihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitulah sunnatullah. Terus menerus perjuangan. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mematikan enjin perjuangan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ayat ini sebagai permulaan dakwah Nabi yang kedua. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sirri, secara senyap, secara sembunyi, maka apabila tu ayat ni, tuan-tuan sekalian, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, zahirkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu dan jangan peduli kepada orang musyrik. Maka perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berubah dengan perubahan cara dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
berubah juga sikap orang Mekah terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum ini menyanjung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanjungan yang begitu tinggi, Al-Amin. Tetapi apabila ayat ini turun dan metod perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah, maka sikap orang Mekah pun telah berubah. Daripada Al-Amin jadi anta majnun. Kamu orang gila ya Muhammad. Kamu tukang sihir ya Muhammad. Ini dia cabaran tuan-tuan sekalian. Sebab itu selama mana kita naik ke kemuncak, maka makin banyak cabaran kita akan hadapi. Sebab tu orang kata kalau kita nak jadi cabaran, jadi rumput. Kalau kita tidak nak ada cabaran, jadi rumput tuan-tuan sekalian. Tapi kena ingat, kepala kita senantiasa dipijak. Orang letak belakang tak baik atas body kita. Najis pun kita. Kepala kita dipijak, diinjak. Kalau kita tidak nak ada masalah, jadilah rumput tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita nak meninggi seperti pokok kelapa, cabarannya siang malam pagi petang. Bergerak sama. Angin tu kadang mari ikut kiri, bergerak. Mari ikut kanan, bergerak. Mari ikut depan, bergerak. Mari ikut belakang, bergerak. Itulah rasam kehidupan. Sebab tu orang Islam mesti bersedia. Kita orang Islam pada hari ini, jangan sekali-kali kita inginkan perjuangan ini tanpa cabaran. Jangan kita masukkan di dalam kepala kita bahawa aku nak perjuangan tanpa cabaran. Itu mustahil tuan-tuan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Makin berkembang dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin tinggi cabaran yang dihadapi. Dan cabaran terakhir ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadapi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah bila mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Ya. Mengharapkan pertolongan. Setelah mana orang Mekah ni tolak, maka timbullah keinginan untuk keluar daripada kota Mekah. Noyak usahanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita plan A tak jadi gak pakai buku tikar terus tak. Tapi dia tidak. Orang Mekah tak boleh terima. Tak apa. Kita pergi ke Taif. Di sana mungkin ada manusia yang boleh terima perjuangan kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, tapi sayangnya apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana yang dia nak. Dia ditentang, dia dihalau, dia dipulau. Tetapi adakah prinsip perjuangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah? Jawapannya tidak sekali-kali tuan-tuan. Illam takun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, jika sekiranya kamu tidak murka, kamu tidak marah kepada aku tak peduli. Apa saja tindakan manusia, selama mana Allah tidak murka kepada aku tidak peduli. Tetapi walaupun tidak peduli, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan politik tuan-tuan sekalian. Dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuruskan dengan baik walaupun ditentang. Kalau kita tengok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang, disekat, dihalau, tetapi perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terhenti. Madama fina irqun yambut wa nafasun yataraddad. Selama mana urat nadi berdenyut dan nafas masih lagi ada di dalam anggota kita, dalam hidung kita dan anggota kita, maka selama itulah perjuangan ini mesti diteruskan. Itulah
yang telah diambil pendekatan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi percayalah tuan-tuan sekalian, sebagaimana telah saya sebut pada peringkat pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkeseorangan. Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah apabila bertali arus cabaran yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberi peluang untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menarik nafas lega, rehat sebentar. Maka berlakulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Itulah tuan-tuan. Walaupun penat kita bekerja, ada time kita ambil masa rest, masa rehat, masa bertenang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala tasliyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj, ini merupakan peluang untuk Allah Subhanahu wa taala menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah banyak peristiwa-peristiwa duka yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kematian isterinya, dengan kematian pak saudaranya Abi Talib, dengan al-hisar al-iqtisad, dengan kepungan ekonomi, dengan pemelawan orang Mekah terhadap Banu Hashim, dan seterusnya, banyak lagi cabaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi nafas baru. Alhamdulillah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perkataan asra, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaji bahasa Arab dia mutaaddi. Mutaaddi. Asra, saraitu bermakna saya berjalan malam. Tapi kalau asraitu, saya memperjalankan. Jadi bermakna peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah merupakan peristiwa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bermakna asrallahu abdahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memperjalankan hambanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan subhana. Idza ta'ajjabna bi syai'in faqulna subhanallah. Apabila kita rasa terpegum dengan sesuatu perkara, yang mana perkara tersebut bukan di dalam kemampuan kita untuk melakukannya. Kita pergi ke pantai dengan luas, pantai yang begitu luas di hadapan kita. Kita pergi ke bukit dengan tinggi. Kita yakin bahawa kita tak boleh nak buat. Kita tak boleh nak buat pantai yang ada air yang begitu luas sebagaimana Allah buat kepada kita. Kita tidak mampu untuk membangun bukit yang begitu kokoh. Maka apa kita kata? Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Taqdisullah min kulli naqsin. Kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang bentuk kekurangan. Apabila kita kata subhanallah, bermakna semua kelebihan, ketinggian itu berada pada zat yang Maha Esa, iaitu Allah Azza wa Jalla. Apabila kita berhadapan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, kita yakin peristiwa ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dan manusia kalau diberi peluang untuk memperjalankan sahabat dia daripada kota Mekah ke kota, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tidak mampu tuan-tuan sekalian.
Sebab itulah Allah menggunakan subhana. Maksudnya makhluk tidak mampu untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah peristiwa ini, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok, dia telah mempamerkan kepada sikap orang Mekah yang senantiasa menggunakan, yang senantiasa berfikir menggunakan logik akal. Ya. Ini boleh kita kongsi dengan mereka yang menggunakan akal pemikiran untuk untuk membuat natijah perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Ya. Akal jara-jara boleh, tapi kalau benar hak tak boleh kita nak fikir, kita kena kata subhanallah. Semua benda nak guna akal agak berat lah tu. Nah. Sebab itu Sayyidina Ali kata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la." Nah. Kalau kita boh dari kepala kita, agama ini berdasarkan akal. Dalam masalah masuk khuf, tuan-tuan yang berada di negara sejuk biasa guna khuf. Di negara kita Malaysia pun boleh, tak ada masalah. Khuf ni kita basuh bahagian atas, kita tak basuh bahagian bawah. Kalau logik akal kita apa tak basuh bahagian bawah, sedap bahagian bawah kena tarik, cicak dan seumpamanya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat kita minta supaya kita basuh bahagian atas. Nah, kalau kita guna logik akal, kita kelawan, kita akan tentang. Nah, apa basuh atas? Basuh bawah lah, molek. Tetapi itulah agama. Jadi orang Mekah, dia senantiasa menggunakan akal, logik akal. Nabi kata, aku pergi ke Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa Isra dalam satu malam. Apa kata orang kafir Mekah kata? Betul ke Muhammad? Kita ada pengalaman Muhammad tak setipu Muhammad. Kita ada pengalaman, kita tuk peraih, kita pedagang, kita tajir, kita ada pengalaman. Lalu dia rayatlah pengalaman dia. Nahnu nadribu akbadal ibil zihaban fi syahrin wa iyaban fi syahr. Muhammad, jangan tipu. Kami daripada Mekah ke Palestin, Baitul Maqdis, sebulan pergi, sebulan kelik dengan menggunakan unta. Ikut logik akal 2 bulan. Pergi sebulan, kelik sebulan. Tapi murayat malam ni berlaku dalam masa 1 malam. Tak masuk akal ya Muhammad. Tak masuk akal ya Muhammad. Berdasarkan pengalaman yang telah kami lalui dalam menelusuri perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis balik semula ke Mekah 2 bulan, murayat semalam ni tak masuk akal. Sebab inilah golongan manusia yang payah nak terima agama, tuan-tuan sekalian. Manusia seperti inilah yang payah untuk menerima syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menggunakan pendekatan logik di dalam menganalisa perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Dan golongan ini masih wujud dulu, kini dan selamanya. Tapi kita orang Islam, kita orang mukmin, mesti ada sikap, mesti ada prinsip, mesti ada tanggungjawab dengan terus memperkasakan jiwa kita dan meneruskan usaha kita untuk menjalani amanah dakwah ini dengan penuh semangat dan keimanan daripada bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada cabaran
yang dah dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cabaran ini sebagaimana telah saya sebut, berakhir peringkat yang pertamanya dengan perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj. Kerana peristiwa Isra wal Mi'raj ini duduk di antara dua peristiwa besar, tuan-tuan sekalian. Yang pertama peristiwa hijrah Nabi ke Taif untuk mendapatkan pertolongan daripada Raja Taif dan rakyat dia. Yang kedua peristiwa hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah berada di tengah-tengah. Peristiwa Isra wal Mi'raj berada di tengah-tengah peristiwa besar ini. Menunjukkan kepada kita bahawa jika sekiranya perjuangan ini diuruskan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapat pertolongan dan seterusnya didapat pembelaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang kita rasa lambat. Rasa lambat. Kenapa? Perjuangan ini, Islam ini lambat. Mungkin di sana Allah Subhanahu wa taala mahu menyucikan kita. Ya. Bukan nak suruh jadi malaikat dah. Akan tetapi sekurang-kurangnya pendokong-pendokong perjuangan Islam ini orang yang mempunyai wasil billah, mempunyai hubungan rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok setelah mana berlakunya penghijrahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah 2 tahun tidak berlaku peperangan. Masuk tahun kedua berlaku peperangan Badar. Berlaku peperangan Badar yang sekali lagi Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa dengan keimanan, dengan ketakwaan dan bijak mengatur strategi, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi kemenangan kepada kita. Kalau takwa saja, kalau iman saja, tapi tak strategi, masalah juga. Dia kena ada belaka, tuan-tuan sekalian. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Itu persediaan dari segi zahir, lahir ya. Buat persediaan yang boleh menggerunkan musuh kita. Itu persediaan yang dapat dilihat. Tetapi di dalam masa yang sama, kita perlu ingat, walaupun sehebat mana kelengkapan kita, persediaan kita, tanpa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi pertolongan kepada kamu dalam peperangan Badar dengan mengalahkan tentera musuh yang seramai 1000 orang. Wa antum adillah, kamu dalam keadaan serba kekurangan. Qillatul adad wal uddah. Dari segi bilangan kamu kurang berbanding dengan dia. 314 lawan 1000. Uddah, persediaan ada dengan sahabat yang menggunakan peluh tamak untuk dijadikan sebagai senjata. Tetapi telah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kekuatan kita, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah orang Islam pada hari ini mesti mencari punca-punca kekuatan. Dan kita cuba menepis segala unsur kelemahan. Di antaranya ati'ullaha wa rasulahu. Kita mesti taat kepada Allah, mesti taat kepada Rasulullah. Wala tanaza'u, jangan kita pecah. At-tanazu', jangan kita berbalah, jangan kita berkekeh sesama kita. Biasanya perbalahan ini berpunca daripada sikap kita. Ini tidak ada kaitan dengan musuh luar. Tidak ada kaitan dengan Amerika, tak ada dengan kaitan Rusia, tak ada dengan Komunis. Ini berpunca daripada kita. Fatafshalu wala takhtalifu, jangan kita balah. Sebab itulah kalau kita tengok perjuangan
yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah memfokuskan kepada satu tujuan dan matlamat yang jelas. Dia tidak meraba-raba. Dalam perjuangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas. Qum daulatul Islam fi qulubikum taqum ala ardikum. Itu yang disebut oleh ulama kita. Apabila negara Islam kita telah letakkan dalam diri kita, telah kita aturkan Islam dengan baik di dalam diri kita dan dihayati dengan baik, maka insya Allah akan terbentuk negara Islam di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermakna benar ni, apabila kita kata qum daulatul Islam fi qulubikum, ini bermakna kita mesti urus diri kita sendiri. Sebab itulah di antara cara kita untuk uruskan diri kita supaya perjalanan dakwah ini berlaku dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita, ati' Allah wa rasulah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Wala tanaza'u, jangan kamu berbalah. Jangan kamu berbantah. Kerana apabila kamu orang Islam berbalah, berbantah, berkekeh, maka orang lain akan ambil peluang untuk menguasai kamu. Sebab itulah di antara teori yang dibuat oleh orang barat, apabila dia masuk ke negara Islam, farriq tasud. Kamu pecahkan rakyat, kamu pecahkan bangsa, kamu pecahkan orang Islam, maka pada masa itu kamu akan dilantik jadi pemimpin. Orang kafir, orang bukan Islam, bukan ada kekuatan tuan-tuan sekalian. Percayalah tuan-tuan sekalian. Tetapi kekuatan itu mari di atas kelemahan orang Islam. Baik itu orang Islam hari ini mesti ada kekuatan. Macam mana kekuatan itu ingin dibina? Maka tak dapat tidak, mesti dibina dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tetapi apabila kita berbantah, kita tidak taat kepada Allah, kita tidak taat kepada Rasul, dan kita berbalah sama kita, fatafshalu, maka mari nyakit. Yang pertama, tajbunu, kamu akan jadi bangsa yang pengecut. Kamu takut untuk menghadapi cabaran. Kamu jadi bangsa yang penakut, pengecut, yang tidak berani ke hadapan. Tajbun. Wa tadhhaba rihukum, dan kamu akan hilang quwwatakum wa daulatakum. Itu yang disebut oleh Imamuna Al-Jalilain, quwwatakum wa daulatakum. Kekuatan kamu akan hilang, negara kamu akan hilang. Sebab itulah pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini mesti berfikiran secara rasional. Sebelum apa tindakan yang ingin diambil, kita mesti tanya, pusaka yang kita warisi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nikmat bernegara yang ada pada hari ini, macam mana kita nak pusakakan kepada anak cucu kita pada masa akan datang? Semuanya berada di tangan kita pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak kalah comel, kita boleh kalah yang indah, yang baik. Tapi kalau kita nak bentuk yang tidak baik, maka kita kalah dengan kalah-kalah yang huduh. Itu dah tangan kita, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah orang Islam mesti ada accountability, mesti ada tanggungjawab. Sebagaimana telah disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mari akta tu, sebelum mari akta ni, sebelum mari SPRM dan seumpamanya, Allah Subhanahu wa taala sebut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan yang dipegang oleh kamu pada hari ini. Tuhan akan tanya pada masa akan datang. Maka insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala terus memberi kekuatan kepada kita. Dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, walaupun saya sebut pada hari ini dengan sepintah lalu,
memberi gambaran kepada kita bahawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa diberikan kepada mereka yang beriman. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali meninggalkan kita dengan kelemahan jika sekiranya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita harapkan agar agama ini diteruskan perjuangannya dengan ilmu dan iman taqwa pada masa akan datang, insya-Allah, sehingga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan bangsa kita masih lagi merasai nikmatul iman wal Islam, insya-Allah. Jadi setakat itu saja, wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.